Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh para penonton setia Tadabbur Center. Semoga Allah memberikan barakah kepada masa yang diberikan oleh anda pada malam ini untuk bersama dengan Facebook Tadabbur Center. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh asatizah panel pada malam ini. Yang pertama sekali Al-Fadhil Ustaz Akram Rabbi. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, seterusnya Ustaz Faris Murtada. Dan seterusnya Ustazah Nik Nur Azirah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran kerana kesudian untuk memberikan komitmen kepada majlis Al-Quran, majlis Suratul Kahf, ya, majlis menghidupkan sunnah Nabi SAW, iaitulah membaca Suratul Kahf pada hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, ya, lebih kurang 80 orang yang menonton pada malam ini, ya. Dalam siri yang pertama Forum Tadabbur Al-Kahfi, kita telah melihat bagaimana Suratul Kahfi untuk menangani musibah pandemik COVID-19. Dalam siri yang kedua forum ini, kita telah melihat Suratul Kahfi dari sudut mukjizat sains. Dalam siri yang ketiga, kita telah menyingkap konsep rezeki menerusi Suratul Kahfi. Dan pada bulan lepas kita menyingkap ayat-ayat yang menggerunkan tentang pada mahsyar, ya, daripada Suratul Kahfi. Dan malam ini alhamdulillah kita akan memilih salah satu daripada 4 kisah yang dipaparkan di dalam Suratul Kahfi, iaitulah kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khadir alaihi salam yang dirakamkan dan diabadikan dari ayat 60 hingga ayat 82 surah yang ke-18 Suratul Kahfi. Dan kita semua sedia maklum, kisah Al-Quran pasti menawarkan ibrah, dan setiap anda dalam apapun disiplin ilmu pasti akan mendapat ibrah dan manfaat daripada kisah-kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Dan kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir ini adalah kisah yang tidak berulang di dalam Al-Quran. Walaupun membabitkan figura yang paling banyak berulang namanya di dalam Al-Quran, hampir 136 kali, ya, nama Nabi Musa disebutkan di dalam 36 surah di dalam Al-Quran. Namun kisah pertemuan dengan Nabi Khadir adalah kisah yang tidak berulang di dalam Al-Quran. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang menyebabkan Allah Ta'ala menjadikan kisah baginda berkenaan tidak berulang di dalam Al-Quran dan terpilih untuk berada di dalam Suratul Kahf, surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrah. Kita sedia maklum, kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir ini ada 3 babak, ya. Yang pertama sekali Nabi Musa membawa muridnya, ya, untuk bermusafir mencari Nabi Khadir. Itu babak yang pertama, iaitulah dari ayat 60 hingga ayat 64. Kemudian babak yang kedua adalah babak Nabi Khadir membawa pula Nabi Musa dengan ujian yang ada pada 3 hentian, iaitulah dari ayat 65 hingga 78. Dan babak yang terakhir adalah penjelasan, pencerahan, takwil daripada Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi wassalam, iaitulah dari ayat 79 hinggalah kepada ayat 82. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan yang pertama sekali Al-Fadhil Ustaz Akram Rabbi, yang merupakan sarjana muda daripada Jamiah Al-Bait di Jordan. Dan Al-Fadhil Ustaz Akram merupakan calon PhD dalam bidang usul fiqh
di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi kita nak dengar sebentar lagi Ustaz Akram, bagaimana Ustaz Akram melihat Suratul Kahf dalam babak Nabi Musa dan Nabi Khadir dari perspektif usul fiqh, dari perspektif qawaid fiqhiyah. Manakala Ustaz Faris Murtada bin Faizal merupakan sarjana muda syariah, ekonomi dan perbankan Islam daripada Universiti Yarmouk, dan sekarang beliau adalah seorang pegawai bank. Dan untuk makluman, Al-Fadhil Ustaz merupakan sarjana master di Universiti Sains Malaysia dalam bidang pengurusan pembangunan Islam. Dan turut sama menyerikan kita punya perbincangan adalah Ustazah Nik Nur Azirah binti Ni Abdul Rahim yang merupakan sarjana muda dalam bidang Quran dan Sunnah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ayuh, jangan lupa untuk share perbincangan malam ini kepada rakan-rakan yang belum sempat untuk menyadari kewujudan majlis pada malam ini. Dan kalau ada sebarang soalan untuk diajukan kepada panel yang berkenaan dengan topik ini, boleh diajukan di ruangan komentar, insyaAllah. Jadi kita akan terus 10 minit. Kita ada 2 pusingan. Setiap pusingan 10 minit kepada setiap panel. Dan kita akan beri perhatian terlebih dahulu kepada Al-Fadhil Ustaz Akram Rabbi. Ustaz, silakan. Pandangan Ustaz mengenai babak Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihimassalam dari perspektif qawaid fiqhiyah. Silakan Ustaz Akram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزاك الله خيرا كثيرا kepada Ustaz Syahri, juga sahabat panelis Ustaz Faris dan Ustazah Nik yang studi bersama-sama pada malam ini. Kita akan berkongsikan berkenaan dengan kisah Musa dan Nabi Khadir alaihissalam, namun dari perspektif yang berbeza. Jadi insya-Allah untuk pusingan pertama ini saya akan berkongsikan mengenai perspektif kisah kedua Nabi ini dalam qawaid fiqhiyah ataupun kaedah-kaedah fiqh, di mana hakikatnya kaedah-kaedah fiqhiyah ini ataupun qawaid ini ianya sebenarnya terpakai dalam kehidupan harian kita. Walaupun kita tidak menyebutkan kaedah-kaedah itu secara verbal ataupun secara lisan, tetapi secara praktikalnya mungkin kadang-kadang kita tidak perasan urusan kita dengan keluarga kita, urusan kita dengan jiran-jiran kita, urusan kita dengan pihak-pihak tertentu ada melibatkan hukum-hukum fiqh. Dan begitu jugalah gambaran yang diberikan menerusi kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam. Jadi insya-Allah pada malam ini untuk pusingan pertama ini saya akan menyentuh berkenaan dengan salah satu ayat daripada tema besar kita pada malam ini, iaitu tema Nabi Musa ataupun perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam, iaitu saya akan sentuh ayat 77, di mana kalau hadirin ataupun hadirat yang ada Quran ataupun ada mushaf bolehlah lihat ayat tersebut, iaitu ayat 77 ataupun terjemahannya. Jadi saya akan bacakan terjemahan terlebih dahulu, di mana dalam ayat 77 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kemudian kedua-dua mereka berjalan sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu. Lalu orang-orang itu ataupun orang kampung itu enggan menjamu mereka berdua. Kemudian mereka berdua dapati di situ terdapat sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia, yakni Khadir alaihissalam, membinanya. Nabi Musa alaihissalam berkata, jika engkau mahu tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Jadi kita melihat perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir yang telah direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ayat ini 77 Allah telah menerakkan berkenaan dengan kisah mereka ini tiba di sebuah perkampungan. Mereka ini tetamu yang bermusafir, kemudian tiba di sebuah perkampungan. Namun sebagai seorang tamu ataupun sebagai pemusafir yang mengharapkan sekurang-kurangnya ada penduduk kampung yang menyantuni mereka, maka mereka berharap untuk bahawasanya akan adalah tuan rumah yang sudi memberikan makanan kepada mereka. Namun sebaliknya berlaku, di mana
penduduk kampung itu tidak memberikan ataupun tidak memberikan layanan yang sebaiknya dan tidak pula memberikan ataupun menjamu mereka makan walaupun mereka ini seorang bermusafir. Jadi kita lihat bagaimana gambaran yang diberikan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang besar, ketika mana menggambarkan sifat penduduk kampung ini, iaitu penduduk kampung ataupun sebakhil-bakhil penduduk kampung dan orang yang paling jauh ataupun golongan yang paling jauh dengan langit. Maksudnya mereka ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Namun kita melihat dari gambaran dalam gambar yang berbeza, walaupun kita katakan Khadir dan Musa alaihi wassalam ini diberikan ataupun ditimpa satu kemudaratan, namun kita melihat hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Khadir alaihi salam. Dia ataupun Nabi Khadir alaihi salam ini tidak membalas kemudaratan itu dengan memberikan mudarat. Okey, maksudnya kemudaratan yang dihadapi oleh kedua-dua mereka yang penat, yang telah berjalan jauh, mereka tidak membalas ataupun Nabi Khadir AS tidak memilih untuk memberi ataupun membalas kemudaratan tersebut dengan memberikan kemudaratan yang lain kepada penduduk kampung itu. Jadi inilah sebuah satu sistem pendidikan Islam yang kita nampak dibawa oleh Nabi Khadir AS, iaitu membalas sesuatu kejahatan ataupun mengangkat ataupun menyingkirkan kemudaratan dengan membawa kebaikan. Okey, di mana kita melihat perbuatan Nabi Khadir AS ini, kita melihat telah menimbulkan argumen ataupun persoalan yang dilontarkan oleh Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa terkejut dengan tindakan Nabi Khadir. Jadi kita melihat dalam kaedah fiqhiyah, kita boleh letakkan situasi yang ataupun situasi yang dilakukan oleh Nabi Khadir AS ini adalah sebuah kaedah yang kita namakan sebagai kaedah darar, di mana ad-darar yuzal, iaitu kemudaratan ataupun sesuatu yang mudarat itu perlu disingkirkan. Okey, yang itu pertama dari sudut Nabi Khadir AS, di mana Nabi Khadir tidak membalas kemudaratan yang dilemparkan oleh orang-orang kampung dengan kemudaratan. Okey, sebaliknya Nabi Khadir bila baginda nampak satu tembok ataupun satu binaan yang hendak runtuh, baginda dengan sendirinya berusaha untuk membangunkan semula ataupun membina semula tembok tersebut ataupun bangunan tersebut. Okey. Kemudian kemudaratan itu selain perlu disingkirkan, ia juga tidak boleh disingkirkan dengan kemudaratan yang sama. Okey, maksudnya di sini adalah maksudnya bila kita ditimpa satu musibah ataupun satu kemudaratan, kita menghadapi satu kemudaratan, kemudaratan yang disingkirkan itu tidak boleh disingkirkan dengan kemudaratan yang sama, bahkan kemudaratan yang lebih berat. Okey. Ini kita melihat dari perspektif Nabi Musa AS, di mana apabila mereka berdua dilayani ataupun tidak dilayan dengan baik oleh penduduk kampung, maksudnya dari perspektif Nabi Musa kita melihat Nabi Musa persoalkan tindakan Nabi Khadir yang mungkin kita nampak sedikit tidak berpuas hati apabila Nabi Khadir mengambil keputusan untuk membina semula bangunan. Sebab apa? Sebab mana mungkin layanan yang buruk itu diberikan dengan layanan yang baik, tapi Nabi Khadir pilih sebaliknya. Okey, baik. Jadi kita melihat perbuatan ataupun kelakuan kedua-dua Nabi ini, kita katakan adalah satu perbuatan ataupun kejadian yang kita boleh letakkan pada situasi dua kaedah ini, iaitu kaedah ad-darar yuzal, di mana bila nampak keburukan perlu diangkat. Kemudian ad-darar la yuzal bimithlih, iaitu kemudaratan tidak boleh disingkirkan dengan kemudaratan yang sama ataupun bahkan kemudaratan yang lebih berat. Ini kita melihat daripada perbuatan kedua Nabi ini. Dan dalam senario hari ini kita melihat bagaimana apabila kita ditimpa musibah, iaitu dengan wabak COVID-19 ini, di mana wabak ini perlu kita usaha bersama daripada pelbagai pihak latar masyarakat, iaitu kita kena berganding tangan dengan menyingkirkan ataupun berusaha untuk menyingkirkan wabak COVID-19 ini. Dan kita, alhamdulillah, kita di Malaysia, kita punya frontliner memberikan yang terbaik untuk memastikan rakyat untuk terus berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Okay. Jadi kita sebagai masyarakat perlu juga memainkan peranan dengan mematuhi SOP-SOP. Jadi itu adalah sebagai salah satu jalan ataupun cara untuk kita nak membuang ataupun menyingkirkan kemudaratan kita. Yang kedua adalah di mana ad-darar la yuzal bimislih. Kemudaratan itu tidak boleh disingkirkan dengan kemudaratan yang seumpamanya ataupun kemudaratan yang berat. Maksudnya kita hari ini kita melihat dalam grup-grup komuniti jiran, dalam grup-grup
kita punya tempat pekerjaan, dalam grup-grup keluarga kita sendiri pun kadang-kadang sampai maklumat yang tidak ada asas. Maksudnya wujud propaganda-propaganda, spekulasi-spekulasi yang kita katakan tidak ada asas ataupun disokong oleh bukti-bukti kajian yang menepati dengan manhaj ilmu, disebarkan. Bahkan lebih teruk, kita lebih percaya kepada sumber yang tidak berasas berbanding dengan sumber autoriti yang telah ada ataupun yang telah dibukukan dekat Malaysia ini. Jadi kadang-kadang mungkin kita melihat kadang-kadang ada secara peribadi je mungkin ada satu pihak itu dia tidak berpuas hati dengan satu pihak yang lain. Okay. Tapi janganlah disebabkan urusan peribadi itu kita jadikan sebab untuk kita mencipta satu sangkaan yang sangkaan itu memberikan impak dan mempengaruhi pemikiran masyarakat yang mungkin tak sempat nak tahu ataupun tak sempat nak sedik mana satu baik dan mana satu buruk ataupun mana satu betul ataupun mana satu salah. Jadi dekat situlah kita melihat sebagai seorang yang bertanggungjawab, kita perlu memastikan bahawasanya sekurang-kurangnya effort terbaik kita untuk menyingkirkan kemudaratan ini adalah dengan menahan diri kita dan memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang diberikan autoriti oleh negara kita yang menjalankan kajian dan penyelidikan dari masa ke semasa untuk memastikan perubatan ataupun apa yang sampai kepada masyarakat hari ini adalah satu benda yang menepati ataupun kita kata memberikan faedah yang besar kepada masyarakat kita. Dan insya-Allah pada episod yang kedua ini saya akan berkongsikan mengenai kisah Khadir dan Musa alaihi wassalam, namun dari perspektif kita melihat bagaimana autoriti ataupun pentingnya kita memberikan kepercayaan kepada autoriti. Di episod yang kedua nanti insya-Allah saya pulangkan kepada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz Akram Rabbi yang sangat menepati masa. Terima kasih Ustaz. Barakallah fiik. Saya mengharapkan masyarakat penonton pada malam ini walaupun barangkali agak kekok dengan beberapa istilah qawaid fiqhiyah yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Akram, tetapi inilah waktu nak belajar, ya. Inilah waktu kita menambah ilmu. Ya, rupa-rupanya Al-Quran itu bila ditadabbur ia menghasilkan kaedah-kaedah dalam kehidupan. Ya, para ulama mengeluarkan kaedah-kaedah untuk kita kiaskan dengan suasana semasa. Dan itulah ad-darar yuzal dan ad-darar la yuzalu bimithli. Dan saya suka Ustaz Akram bila menyebut tentang tindak balas keburukan penduduk kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir tidak menyebabkan Nabi Khadir, Nabi Musa membalas keburukan penduduk dengan keburukan, bahkan membalas dengan kebaikan, membetulkan dinding yang nak roboh. Ini pun yang Nabi SAW dan para sahabat belajar daripada kisah Musa dan Nabi Khadir. Keburukan yang diperlakukan oleh penduduk kaum Quraisy tidak seharusnya menyebabkan engkau emosional, tetapi sebaliknya engkau balaslah mereka dengan kebaikan. Ini memang selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengannya lebih baik. Kerana di situlah letaknya kehebatan Islam, ya, akhlak yang ada kepada kita, kepada musuh-musuh kita. Terima kasih kepada Ustaz Akram. Kita akan bersama dengan panel yang kedua. Malam ni memang seronok tuan-puan sebab kita akan lihat dari sudut pandang yang berbeza-beza. Ya, anda mungkin pening kepala sikit, fokus apa malam ni? Memang kita nak buat anda pening kepala supaya kita menghargai ilmu-ilmu Islam yang pelbagai. Jadi tadi usul fiqh, sekarang kita akan lihat dari sudut pandang ekonomi. Yang Ustaz Faris Murtada adalah saya boleh katakan orang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam. Jadi silakan Ustaz Faris Murtada 10 minit untuk berkongsi pada rakan-rakan netizen kita malam ini. Fadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan salihin, hamdan kafi mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator kita hari ini itu Ustaz Syahri dan juga barisan ahli panel iaitu Ustaz Akram dan Ustazah ni. Okey, ini adalah kali pertama saya bersiaran langsung bersama dengan tim Tadabbur Center dan mungkin ini juga adalah kali pertama ahli panel yang datang daripada orang yang berlatar belakangkan ekonomi dan juga perbankan Islam. Jadi insya-Allah hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak
apa yang kita boleh ambil ibrah ataupun apa yang kita boleh mengambil iktibar daripada surah Al-Kahfi, khususnya dalam kisah Nabi Khadir dan juga Nabi Musa yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Jadi sebelum saya masuk pada surah Al-Kahfi, suka saya sebutkan secara ringkas. Apabila kita membicarakan mengenai Al-Quran, Al-Quran ini boleh dilihat daripada banyak aspek. Sama ada boleh dilihat daripada aspek ekonomi, atau juga boleh melihat daripada aspek siasat, iaitu politik, dan juga aspek sirah dan sebagainya. Jadi mungkin tidak ramai antara kita yang pernah mendengar kupasan tadabbur ataupun tafsir Al-Quran dari sudut pandang ekonomi. Jadi dalam satu kitab yang ditulis oleh Zaidan Abdul Fattah Qa'dan, kitabnya bertajuk Manhaj Al-Quran fil Iqtisad, iaitu dia menceritakan tentang pendekatan Al-Quran dalam mendepani isu-isu ekonomi. Ada beberapa prinsip ataupun payung asas Al-Quran dalam mendepani isu-isu ekonomi. Yang pertama, apa yang disebut ekonomi yang disebut dalam Al-Quran ini adalah ekonomi yang menjunjung prinsip keadilan. Yang mana keadilan ini adalah untuk semua dan bukan hanya untuk satu-satu pihak sahaja. Yang kedua, prinsip apa yang disebut dalam Al-Quran iaitu prinsip yang mana tidak menggunakan sesuatu itu secara berlebih-lebihan. Sama ada terbanyak ataupun terkurang. La israf wa la tabdzir. Prinsip yang ketiga adalah ekonomi ini adalah menyeluruh. Tidak ada siapa-siapa yang tertinggal ataupun ketinggalan. Maka itu kita rangkumkan dalam satu surah yang disebut dalam suratul Qasas. Ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini adalah ayat yang mana menunjukkan bahawa kita mengejar akhirat tetapi kita tidak meninggalkan dunia. Ini adalah prinsip-prinsip mabadi yang ada dalam Al-Quran, yang mana ini juga sedari dengan prinsip-prinsip Islam yang menyentuh mengenai hal ehwal ekonomi. Jadi saya terus kepada apa yang kita boleh mengambil pelajaran. Dalam kitab Nazarat Iqtisadiyah fi Tafsir Ayat Al-Quran yang ditulis oleh Samir bin Madhar Qantaqji, dia ada sebut ada satu prinsip ekonomi yang besar yang mana perlu dijunjung, yang mana perlu diambil ibrah, iaitu prinsip membela orang miskin. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-79 dalam suratul Kahfi, apa ayat ini sebut? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Maksudnya apa? Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang yang miskin yang bekerja di laut. Jadi kalau kita lihat dalam satu kitab Tafsir Yahya bin Salam yang ditahqiq oleh Dr. Hindi Shalbi, dia kata apa? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Kalau kita lihat peristiwa itu, apabila Nabi Musa dan juga Nabi Khadir naik ke dalam sampan itu dipunyai oleh orang-orang yang miskin. Jadi kalau kita lihat dalam kelompok masyarakat kita ada kelompok yang dinamakan sebagai kelompok T20, iaitu kelompok orang-orang yang kita kata kelompok orang-orang kayangan. Bahasa mudah dia orang kayangan. Kita juga ada kelompok yang dinamakan sebagai M40. Kelompok ini dinamakan sebagai kelompok pertengahan. Dan kita juga ada kelompok B40, iaitu kelompok-kelompok bahasa mudah dia rakyat marhin lah. Macam saya ni lah, kalau macam Ustaz Syahri tu kita namakan dia T20. Tapi kalau macam saya dengan masyarakat lain, kita namakan kita adalah T20 ataupun M40. Jadi apa beza di antara kelompok-kelompok T20, B40, M40 ini? Pertamanya, beza yang kita boleh lihat dengan jelas adalah pada aspek ekonomi. Biasanya, orang-orang yang kita kategorikan sebagai orang yang berada pada kelompok T20 ini orang yang mempunyai banyak sumber kewangan. Jadi kita boleh tengoklah orang-orang yang ada harta yang banyak, orang-orang yang mempunyai aset yang banyak, mereka mempunyai pelbagai sumber kewangan. Sama ada daripada projek, kalau tak projek A, ada projek B, ada projek C dan sebagainya. Jadi sumber kekayaan itu banyak. Ada yang main saham, ada yang berbisnes, ada yang bekerja. Tapi kalau kita lihat pada kelompok-kelompok B40 macam yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ini,
kelompok yang disebut di sini adalah kelompok nelayan, kelompok orang yang bekerja di laut, yang mana sumber kewangannya adalah satu saja, iaitu menggunakan sampan, mengangkut orang untuk membawa dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan itu adalah satu-satunya sumber kewangan bagi orang tersebut untuk mencari rezeki. Jadi apabila kita melihat kepada situasi ini, apa yang dibuat oleh Khadir? Apabila dia tahu, ya, sampan ini adalah satu-satunya sumber rezeki bagi orang tersebut untuk mencari rezeki, maka sekiranya kita apabila sampan itu melalui satu kawasan yang mana dia tahu di hadapan mereka itu akan ada raja yang zalim yang mana akan mengambil sampan-sampan yang elok, maka sumber pendapatan orang miskin ini akan terjejas. Jadi bagi membela orang miskin ini, apa yang Khadir buat? Dia membocorkan sampan tersebut. Jadi mungkin ada orang yang ketika itulah apa yang dibuat oleh Nabi Musa. Nabi Musa kata, kenapa kau bocorkan sampan ini? Maka kemudian dijawab oleh Nabi Khadir, dia kata, kalau aku tak bocorkan sampan ini, maka sampan ini akan diambil oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang kaya yang mahu meraih keuntungan. Jadi ini mungkin bertepatan salah satu prinsip darar yang disebut oleh Ustaz Akram tadi, yajuz daf'ud darar al-akbar birtikab ad-darar al-asghar. Dalam situasi tertentu boleh untuk kita mengambil mudarat yang kecil. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan daripada berlakunya darar yang lebih besar. Jadi daripada ayat ini kita boleh nampak orang miskin ini adalah orang yang mana dia tidak mampu untuk bersuara. Kalaulah dia bersuara sekalipun, mungkin suaranya tidak didengari. Jadi perlu orang-orang yang tahu, orang-orang yang cakna, orang-orang yang merasakan mereka ini bertanggungjawab untuk membela orang miskin ini, untuk sama-sama membantu. Jika tidak, mereka, orang-orang miskin ini akan terus ditindas dan makin lama makin tertindas. Oleh itu, daripada sini kita boleh nampak pengajaran kita sebagai orang yang hidup dalam masyarakat yang majmuk, masyarakat yang bercampur baur. Ada orang kaya, ada orang miskin. Mungkin kita duduk di rumah banglo, kita duduk di rumah kondo, kita duduk di rumah atas angin, kita duduk di rumah yang besar-besar. Tapi ingatlah, di sekeliling kita ada orang-orang yang miskin. Kalaulah bukan kita yang memperjuangkan mereka, siapa lagi? Kerana kalau kita lihat kepada tafsir-tafsir, memang situasi orang miskin ini, orang-orang yang lemah ini, mereka tidak akan bersuara. Mereka tidak mampu bersuara. Jadi pada kita, orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang mempunyai kekuatan, untuk sama-sama membantu, memimpin mereka supaya mereka keluar daripada masalah dan menghadapi dunia yang penuh pancarba ini. Jadi itu adalah secara ringkas untuk pusingan yang pertama ini. Pada pusingan yang seterusnya, saya akan sambung lagi beberapa ibrah ekonomi yang kita boleh mengambil pengajaran daripada Suratul Kahfi. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Syahri. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Faris Murtada. Tersusun indah ya tutur bicara Ustaz Faris, tenang menyampaikan supaya kita tidak mempersulitkan apa yang dipermudahkan Allah untuk faham, iaitulah seperti bertindak menyelamatkan orang-orang miskin, ya, berusaha untuk menghalang sebarang usaha untuk menghakis hak ataupun merampas hak orang-orang mustadafin, orang-orang miskin. Dan kalau kita lihat pun di permulaan suratul Kahf ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah untuk menghargai para sahabat yang miskin. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Iaitulah ayat 28, ya, yang mana asbabun nuzul menyatakan ia adalah ayat yang turun, ya, kerana adanya para sahabat yang miskin seperti Bilal bin Rabah, ya, yang miskin seperti Ammar bin Yasir, yang miskin seperti Suhaib, ya, Ar-Rumi, tetapi mereka hidup semata-mata untuk jadi
pengikut setia Nabi. Mereka kadang terpukau dengan kehebatan harta yang ada pada orang-orang Quraisy. Suratul Kahfi diturunkan untuk memberikan mereka kekuatan untuk tidak mengikut rentak orang-orang Quraisy yang kaya raya berkenaan. Alhamdulillah. Jadi kita bergerak kepada Ustazah Nik Nur Azirah. Betul ke Ustazah sebutan tu? Mudah-mudahan betul. Azirah. Dan Ustazah akan membantu kita untuk lihat pula kisah Musa dan Nabi Khadir ini dari sudut pandang yang berbeza. Ya. Malam ni kita nak belajar melihat dari sudut pandang yang berbeza. Ya, kalau kita sekadar nak tahu tafsiran ayat ke ayat, maka itu ada banyak di YouTube. Ya, insya-Allah ilmu-ilmu daripada para asatizah, daripada para ulama yang mengupas daripada ayat 60, ayat 61, 62. Ada banyak insya-Allah yang kita boleh layari. Malam ni kita bertemu untuk lihat dari sudut pandang yang tidak kita duga. Bagaimana Al-Quran ini menawarkan sesuatu yang kita kadang tidak jangka. Jadi Ustazah akan cuba berkongsi kepada kita bagaimana pula dari sudut adab-adab menuntut ilmu. Ya, khususnya pembelajaran atas talian yang dilakukan oleh anak-anak kita pada waktu ini. Jadi silakan Ustazah selama 10 minit silakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Syahri kerana memberi saya peluang untuk menjadi salah seorang panel yang kali pertama di Tadabbur Center. Dan terima kasih juga kepada sahabat ahli panel Ustaz Faris dan Ustaz Akram. Dan seterusnya semua yang sedang menonton pada live malam ini. InsyaAllah seperti yang Ustaz Syahri kabarkan sebentar tadi, bahawa saya akan kupas ibrah, iaitu pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Musa dan bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam dari sudut adab menuntut ilmu. Maka saya harap adalah pelajar-pelajar yang menonton, adik-adik yang menonton, supaya sama-sama kita dapat pelajari adab menuntut ilmu dan lebih kita titik beratkan lagi. Maka kisah Nabi Musa alaihi salam bermula dengan ayat 60 sehingga ayat 82. Maka ayat yang mari kita tengok ayat yang ke-60. Seperti di muka surat dalam Al-Quran 301. Ayat yang ke-60 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Wa idh qala Musa li fatah. Ini bermakna Nabi Musa alaihi salam berkata kepada li fatah, iaitu pemuda. Dan di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, iaitu pemuda Fatah di sini bermakna Yusha' bin Nun namanya. Yusha' bin Nun iaitu pembantu Nabi Musa yang menemani Nabi Musa AS untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Dan apa kata Nabi Musa AS di dalam ayat ini, iaitu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. La abrahu di sini tuan-tuan dan puan bermakna aku tidak akan berhenti. Jika kita tengok dalam terjemahan, la abrahu bermakna aku tidak akan berhenti dalam perjalanan ini sehingga aku bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Dan dalam Syekh Sya'rawi mentafsirkan la abrahu di sini, Syekh Sya'rawi rahimahullah, tokoh yang besar dalam bidang tafsir. La abrahu di sini bermakna meskipun ada tempat duduk, tempat persinggahan untuk berehat dalam perjalanan nak menuju Nabi Khadir ni, aku tak nak duduk dan akan terus berjalan. Kemudian sehingga sampai ke dua pertemuan laut, dan ayat ini ditutup au amdiya hukuba. Meskipun aku perlu berjalan bertahun-tahun, beribu tahun, meskipun perlu berjalan beribu tahun untuk bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Maka tuan-tuan dan puan, adik-adik yang dirahmati, kita dapat lihat di sini melalui kalimah la abrahu di sini bermakna bagaimana kesungguhan Nabi Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu. Meskipun
Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan dan puan, telah diberikan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Musa juga adalah nabi yang satu-satunya berkata-kata terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam ayat Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata terus dengan Nabi Musa. Antara satu keistimewaan Nabi Musa. Tetapi di dalam bab menuntut ilmu, meskipun sebegitu kedudukan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tetap bersungguh-sungguh meskipun perlu melalui jalan yang mencabar, perjalanan yang jauh untuk mencari Nabi Khadir, mencari guru. Maka di sini kita dapat lihat dalam situasi pandemik yang kita perlu belajar di atas talian, semua pelajar. Di sini kita perlu tanya balik diri kita, adakah kita kita bersemangat seperti Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana semangat kita untuk hadir ke kelas online pada hari ini? Sedangkan kita tidak perlu untuk melalui jalan yang mencabar, jalan yang jauh. Kita hanya perlu on saja kita punya Zoom, Google Meet kan, untuk bertemu dengan guru kita. Hanya sangat senang kan? Jadi jangankan untuk mencari kelas ataupun ilmu, tetapi kita sudah ditetapkan, institusi-institusi kita telah tetapkan waktu Isnin hingga Khamis, jadual macam mana, waktu sekian dan sekian. Adakah kita semangat untuk datang ke kelas seperti Nabi Musa alaihissalam bersemangat untuk menuju Khadir untuk menimba ilmu? Jadi itu satu perkara. Satu perkara untuk pelajar-pelajar yang belajar di atas talian, iaitu yang pertama, kita perlu semangat untuk hadir ke kelas, berikan komitmen yang terbaik untuk kita hadir ke kelas. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, yang kedua, insya-Allah saya akan teruskan dengan ayat yang seterusnya, iaitu tentang kejujuran. Kita dapat tengok dari kisah Yusha' bin Nun, seperti yang saya kabarkan sebentar tadi. Yusha' bin Nun adalah pembantu Nabi Musa alaihissalam yang menemani Nabi Musa untuk bertemu dengan gurunya. Maka Yusha' bin Nun ini diamanahkan untuk membawa bekalan sepanjang perjalanan untuk bertemu Nabi Khadir. Diperlukan untuk membawa bekalan, iaitu yang disebut di dalam Al-Quran iaitu sebagai hud, iaitu sejenis ikan untuk dimakan apabila keletihan, bekalan dalam perjalanan musafir. Maka Yusha' bin Nun, Yusha' bin Nun dan Nabi Musa alaihissalam berhenti di satu perhentian, iaitu di dalam Al-Quran disebut sebagai sakhrah, iaitu batu besar di tepian. Mereka berhenti di situ dan berehat. Apabila mereka berhenti di situ dan berehat, mereka terjaga. Mereka terlelap sebentar dan mereka terjaga. Setelah mereka terjaga, mereka teruskan perjalanan semula untuk mencari Khadir. Setelah itu, tetapi apabila tiba masa Nabi Musa alaihissalam meminta, Atina ghada'ana, ini di ayat 62, ayat 62. Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Bermakna Nabi Musa alaihissalam meminta, okey, datangkan bekalan yang kita nak makan tadi, yang kita bawa tadi. Kerana kami sudah melalui jalan yang panjang, dah penat dah ni dalam musafir ni. Maka dia nak makan. Bila Nabi Musa alaihissalam nak makan, barulah Yusha' bin Nun, pembantu Nabi Musa tadi, teringat bahawa dia terlupa dan tertinggal ikan tersebut di sakhrah tadi. Di batu besar tadi, terlupa dan tertinggal. Dan maka di sini kejujurannya adalah Yusha' bin Nun, dia jujur apabila berkata dengan gurunya, iaitu dia kata aku lupa, iaitu daripada ayat 63. Ara'aita idh awayna, saya bacakan ya. Ara'aita idh awayna ila sakhrah fa inni nasitul hud, sesungguhnya aku terlupa akan ikan tersebut. Kemudian dia tutup dengan ayat yang baik, wama ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidaklah yang membuatkan aku lupa melainkan syaitan yang membuatkan aku lupa. Maka di sini saya nak katakan bahawa bagaimana kejujuran Yusha' bin Nun terhadap gurunya Nabi Musa alaihissalam, iaitu dia mengaku kesalahannya bahawa dia lupa. Dan di sini kita nak menekankan bahawa bagaimana seorang pelajar itu perlu jujur sentiasa dengan guru, perlu taat kepada guru. Dalam situasi online learning yang kita boleh kaitkan sekarang, iaitu kita bila hadir ke kelas online, janganlah kita sekadar login nama kita saja di dalam Zoom ataupun Google Meet, login saja nama,
kemudian kita tutup kamera, tutup mikrofon dan kita tinggal buat benda lain ataupun kita main game dekat sebelah tu ke, ataupun kita curi tulang, kita buat benda lain ataupun kita tidur. Tidak bolehlah sebegitu. Sebagai seorang pelajar perlulah jujur, sentiasa jujur dengan guru kita. Maka tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, sedar tak sedar bahawa sebenarnya di musim pandemik ini, sebagai seorang pelajar yang belajar di atas talian, Allah benar-benar menguji kita. Allah benar-benar menguji kejujuran kita. Sebab kita tak face to face, tidak berhadapan dengan guru kita di hadapan. Tapi kita boleh saja nak tipu, boleh saja kita nak main game dekat sebelah. Tapi Al-Quran mengajarkan melalui kisah ini untuk sebagai seorang pelajar sentiasa mematuhi adab-adabnya, iaitu tidak berdusta dengan guru dan sentiasa jujur akan kesalahan. Jadi itu saja mungkin yang saya dapat kongsikan pada pusingan pertama. InsyaAllah pada pusingan kedua saya akan sambung lagi untuk kita bersama-sama memahami lagi apa lagi ibrah di sebalik kisah Musa dan Khadir dalam konteks untuk menuntut ilmu di online. Okey, itu saja, saya serahkan kepada Ustaz Syari. Terima kasih kepada Ustazah Nik Nur Azirah atas sudut pandang yang saya pun tak terfikir, iaitulah dalam hal kejujuran yang diungkapkan oleh Yusha'. Jadi banyak sebenarnya tamparan, teguran ya dalam hal-hal pembelajaran online ya, kita unmute ya, kadang video, audio, tetapi rupa-rupanya tak hadir pun kelas yang disediakan. Jadi sedar tak sedar, satu perkara yang kita juga perlu ketahui, kisah Nabi Musa bersungguh mencari Nabi Khadir juga adalah teguran kepada Yahudi di Yathrib ketika itu. Ya, kerana mereka lah yang membekalkan soalan, mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang Quraisy mereka sanggup pergi ke Yathrib untuk meminta pandangan bagaimana nak berdepan dengan pengaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Yahudi bekalkan soalan-soalan yang mereka yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh jawab. Ya, mereka cabar, tanya tentang pemuda yang hilang, tanya tentang raja yang saleh yang tawaf timur dan barat, tanya tentang ar-ruh. Sedangkan cerita Nabi Musa bertemu Nabi Khadir tidak ada pun dalam persoalan daripada orang-orang Yahudi di Yathrib. Jadi seakan-akan bila Allah Ta'ala jadikan kisah Musa sebelum kisah Zulkarnain, yang mereka tanya Zulkarnain, yang mereka tidak tanya adalah kisah Musa bertemu dengan Khadir, adalah teguran kepada Yahudi. Kamu ni bersungguh ke tidak nak mencari hamba Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di Mekah berkenaan. Jadi kita jangan jadi seperti ahlul kitab yang sombong dengan ilmu mereka sehingga menafikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada di pusingan kedua, masa yang sangat mencemburui. Saya pun rasa bersalah sebenarnya mengekang panel dengan hanya 10, 11, 12 minit. Tetapi inilah motif kita membuat forum ini, sekadar nak buka minda, nak buka fikiran pada masyarakat yang Suratul Kahfi pada setiap hari Jumaat jangan sekadar baca untuk mendapatkan barakah, tetapi berusaha memahami apakah yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya dari satu Jumaat ke satu Jumaat. Okey, kita teruskan dengan Al-Fadhil Ustaz Akram Rabbi yang menjanjikan pada kita beberapa lagi kawaid fiqhiyah tadi. Saya tidak mahu buang masa. Al-Fadhil Ustaz 10 minit untuk pusingan yang terakhir. Pada tafadhal mashkuran. Terima kasih kepada Ustaz Syari Abdul Rahman, juga sahabat-sahabat panel yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah kita terus kepada pusingan kedua, di mana kita akan membincangkan tentang satu kaedah yang bagi saya besar. Di mana pada pusingan sebelum ini saya telah memberikan hint tentang bagaimana kita sebagai masyarakat awam perlu memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang berautoriti ataupun yang diberikan autoriti untuk mereka berfatwa ataupun mengeluarkan pandangan-pandangan yang bertepatan dengan mereka punya bidang. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada ayat 78.
Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah ataupun berada di mana-mana, mungkin boleh buka Quran. Kita tengok pada ayat 78 di mana saya bacakan maksud ayat 78 itu, iaitu Khadir menjawab, yakni inilah masanya perpisahan antaraku denganmu, yakni Musa alaihissalam. Okay, aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian ataupun kemusykilan yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Okey, baik. Jadi kita katakan ayat ini adalah satu respon ataupun consequences, satu benda yang perlu ditanggung oleh Musa alaihissalam terhadap janji-janji yang telah baginda alaihissalam buat dan mendapat persetujuan bersama dengan Khadir sebelum mereka memulakan the learning journey. Maksudnya learning journey Musa bersama dengan Khadir, di mana Khadir alaihissalam ketika itu merupakan seorang expert. Kita melihat pada ayat 65 bagaimana Allah mencatatkan, memberikan satu pengiktirafan di mana Khadir ini adalah abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di mana Khadir ini Allah memberikan rahmat kepada baginda, menyebabkan baginda ini mendapat pendidikan ataupun sesuatu yang Allah memberikan kepadanya, iaitu hikmah lah. Kemudian Allah juga mengiktiraf Khadir sebagai seorang expert melalui ayat 66, mimma 'ullimta rusyda, di mana Nabi Musa alaihissalam mengakui bahawasanya kalau kita katakan Khadir ini adalah scholars lah ataupun sarjana yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sini untuk memulakan learning journey mereka, maka Khadir meminta untuk Musa alaihissalam bersabar dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk kalau apa-apa keputusan yang baginda akan buat, iaitu Khadir alaihissalam akan buat, maka diam dahulu sebelum Khadir akan ceritakan sebab ataupun justifikasi kenapa baginda buat sedemikian. Jadi sepanjang ataupun journey itu, apabila berlakunya kejadian-kejadian, iaitu 3 kejadian besar yang Allah rekodkan. Yang pertama adalah bagaimana Khadir bocorkan sampan orang-orang miskin yang telah diterangkan oleh Ustaz Faris sebelum tadi pada pusingan pertama tadi. Kemudian Khadir membunuh ghulam, iaitu seorang budak. Yang ketiga adalah kejadian di mana Khadir membina bangunan penduduk kampung yang tidak memberikannya makanan ataupun tidak memberikan mereka berdua layanan yang sebaik sebagai tetamu yang sedang bermusafir. Okay. Jadi kita melihat ketiga-tiga kejadian ini adalah satu bentuk ataupun tindakan yang dilakukan oleh Khadir alaihissalam untuk kita kata bukanlah menguji, tetapi kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya mengajukan persoalan. Jadi Ibn Kathir ataupun Imam Al-Qurtubi dan Ibn Kathir bersama-sama berkongsi pandangan bahawasanya ayat ini adalah satu bentuk gambaran, iaitu firaq baini wa bainak, iaitu perpisahan yang berlaku antara Musa dan Khadir ini adalah sebagai kita katakan benda yang berlaku disebabkan oleh Musa alaihissalam meninggalkan janji-janji yang telah dibuat kepada gurunya. Dan Nabi SAW sini dalam riwayat Muslim, bagaimana Nabi Muhammad SAW ia berkata ataupun bersabda, yarhamullahu Musa, moga Allah merahmati Musa alaihissalam, kalaulah Musa ini ada sedikit kesabaran. Maksudnya dalam proses learning journey bersama Khadir alaihissalam, bersama seorang expert ketika itu, bersama tokoh atau pakar, ada sedikit kesabaran, maka kita akan dapat cerita yang lebih sempurna. Maksudnya dalam Quran kita adakan maksudnya dalam Quran Allah ataupun dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan tentang jawapan kepada 3 kenapa Khadir berbuat sedemikian. Mungkin boleh jadi cerita yang lebih panjang ataupun learning journey itu mungkin jadi lebih panjang antara Musa dan Khadir, dan lebih banyak hikmah yang kita mungkin boleh dapat. Okey, baik. Jadi di sini kaedah yang mungkin kita sesuai letakkan dalam gambaran tindakan Musa alaihissalam yang tergesa-gesa bertanya soalan setiap ataupun bertanya justifikasi di sebalik fatwa ataupun di sebalik pandangan yang diberikan oleh Khadir alaihissalam, man ista'jala syai'a uqiba bihirmani. Maksudnya di mana kalau ataupun sesiapa yang tergesa-gesa untuk mencapai sesuatu, dia akan terhalang daripada mendapatkan sesuatu yang dicari itu. Jadi dalam kes ini, di mana pada awal learning journey itu, bagaimana Musa berniat ataupun bertekad nak belajar dengan Khadir alaihissalam yang ketika itu seorang scholar ataupun seorang tokoh yang dikagumi, seorang tokoh yang diiktiraf ilmunya,
yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun disebabkan isti'jal, sifat tergesa-gesa untuk Musa alaihissalam nak mencari jawapan, di mana benda itu adalah termasuk dalam perjanjian mereka untuk jangan bertanya-tanya, jangan bertanya apa-apa persoalan pun. Maksud jangan tergesa-gesa dalam mencari soalan, Nabi Khadir sendiri akan menerangkan. Jadi sebabkan itu Musa alaihissalam melalui ayat hadza firaqu baini wa bainak, hadza firaqu baini wa bainak, bermaksud di mana perjalanan antara mereka berdua terputus, di mana terpaksa berpisahlah. Jadi learning journey antara mereka berdua ataupun jalan ilmu mereka berdua itu tersangkut di sampai ke tahap ketiga sahaja ataupun peristiwa ketiga sahaja. Okey. Pun begitu, dalam senario hari ini kita melihat bagaimana pentingnya untuk memberikan, kita katakan sebagai kepercayaan kepada pihak-pihak yang autoriti yang masing-masing berada dalam latar belakang ataupun berada dalam bidang masing-masing. Apabila mereka ini melakukan kajian atas kapasiti mereka ini memang seorang yang pakar ataupun seorang yang berada dalam bidang ataupun berkecimpung dalam bidang, maka sebagai masyarakat awam yang mungkin kita faham isu itu tapi mungkin kita tak faham teknikalnya macam mana, kita mungkin tak faham macam mana proses itu berfungsi. Jadi kita memerlukan rujukan dan kita perlu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk kita katakan menggalas tanggungjawab untuk memberikan solusi kepada persoalan-persoalan yang masyarakat timbulkan. Jadi sebab itulah kita katakan, kalau kita sebagai masyarakat awam tergesa-gesa, tergopoh kapah, maksudnya bila ada pihak autoriti mengeluarkan pandangan atau fatwa, kita rasa pandangan itu tidak sesuai dengan kita punya kefahaman. Belum tentu kefahaman itu adalah kefahaman yang belum tentu kefahaman kita itu berasaskan ataupun kita dalam masalah ini kita perlu melihat kenapa ataupun kita perlu melihat ataupun bersabar sedikit untuk memberi ruang kepada mereka memberikan pencerahan ataupun penerangan kenapa mereka memilih fatwa A bukan fatwa B, kenapa mereka memilih teknik A bukan teknik B, kenapa mereka memilih pendekatan A bukan pendekatan B, yang kita rasa mungkin betul tapi kita kena dengar justifikasi ataupun hujah-hujah yang diberikan oleh ahli ilmu. Dan dengan itulah, dengan kita lebih memberikan sifat sabar ataupun kita lebih sabar dalam mendalami ilmu ataupun kita sabar untuk mencari satu jawapan, kita akan melihat jawapan itu ataupun kita akan melihat sesuatu yang kita cari itu lebih besar jawapan ataupun lebih besar hikmah yang akan menanti. Dan dalam isu dunia hari ini ataupun dalam isu yang berlaku pada hari ini di mana kita melihat dalam situasi pandemik, kita perlu memberikan kepercayaan kepada mereka yang memang berada dalam pengambil perubatan, yang memang mungkin kita rasa tindakan itu tak betul, tapi kita bukanlah dalam kalangan ahli. Justru itu kita perlu memberikan kepercayaan yang kepada mereka yang memang dah duduk berbincang, berdiskusi untuk mendapatkan solusi bagi meraihkan seluruh kemaslahatan orang-orang awam dan memberikan kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi itulah kita katakan dalam isu ataupun dalam hikmah ataupun ibrah yang kita katakan melalui kisah Khadir dan Musa alaihissalam ini, kalau kita memberikan sedikit kesabaran dalam menuntut ilmu, jadi kita ada ruang untuk meneliti hikmah. Dan yang terakhir adalah kita katakan sebagai kita akan meneliti satu itu dengan lebih rasional. Jadi kita akan nampaklah kenapa keputusan itu dibuat atas dasar kebaikan tertentu yang kita mungkin tak terfikir, tapi orang-orang yang berautoriti yang duduk di tempat mereka itu nampak benda itu secara besar ataupun secara mendasar. Jadi setakat itu saya pulangkan kepada Ustaz Abdul Rahman untuk panel seterusnya. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Akram Rabbi. Alangkah baiknya kalau kita punyai kekuatan untuk bersabar daripada terlalu cepat ataupun gopoh-gapah untuk berikan respon. Dunia media sosial pada waktu ini, ya, Facebook, Instagram, ya, yang terbaru Clubhouse, kita boleh sembang apa sahaja kita nak sembang. Demokrasi sudah begitu terbuka melangit. Tetapi kadang dalam perkara-perkara yang kita bukan dalam bidang, kita kena bertakwa kepada Allah. Kalau ia bukan dalam bidang kita, kita kena bersabar. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalaulah mereka bersabar seketika, alangkah lebih baiknya. Ya, jadi alhamdulillah, itu antara perkara yang telah dikongsikan, yang diluahkan oleh Ustaz Akram. Dan kita akan terus kepada panel yang kedua, Ustaz Faris Murtada dengan sudut pandang ekonomi
yang seterusnya. Silakan Ustaz, 10 minit yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syahri. Sudut pandang ekonomi seterusnya yang ingin saya kongsikan bersama dengan hadirin hadirat sekalian, iaitu sudut pandang berkaitan dengan seseorang ibu ataupun bapa ataupun kedua-duanya perlulah meninggalkan sesuatu harta ataupun peninggalan aset untuk anak-anak kita sebelum kita menutup mata menghadap Ilahi. Ini kita boleh lihat dalam ayat 82 suratul Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Kalau kita lihat kepada ayat ini membicarakan mengenai apa? Ayat ini adalah berkaitan dengan peristiwa apabila Nabi Khadir membuat mendirikan tembok yang telah runtuh. Kerana apa? Di bawah itu tertanam harta yang disimpan oleh seorang ayah, seorang hamba yang soleh. Kalau kita lihat daripada ayat ini, kita boleh faham, kita boleh teliti dan kita boleh selusuri bahawa sebelum peristiwa ini berlaku, iaitu sebelum peristiwa pertemuan di antara Nabi Khadir dan juga Nabi Musa, telah berlaku peristiwa sebelumnya yang mana seorang hamba yang soleh telah menyimpan harta aset yang mana harta ini akan digunakan oleh anak mereka, oleh anaknya apabila telah cukup umur. Saya tidak mahu memanjangkan perbahasan kerana ada perbahasan ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan ayyablugha ashuddahuma? Apakah yang dimaksudkan dengan cukup umur? Ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan bahawa cukup umur ini apabila orang itu mampu berfikir secara matang, iaitu apabila mampu berfikir yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ada yang berpandangan, contohnya yang disebut oleh Muhammad bin Rashid. Muhammad bin Rashid dan juga beberapa pandangan ulama yang lain, ada yang mengatakan bahawa cukup umur ini adalah pada umur 20 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun hingga 30 tahun. Ada yang berkata cukup umur ini adalah pada umur 17 tahun hingga 40 tahun. Itu adalah perbahasan-perbahasan yang lain. Macam Ustaz Syahri kata, hari ini kita tidak mahu melihat kepada perbincangan-perbincangan yang detail macam tu. Tapi apa yang kita boleh faham daripada peristiwa ini? Kita boleh faham daripada peristiwa ini seseorang, ibu ataupun bapa itu perlulah meninggalkan sesuatu untuk anak mereka. Saya teringat dalam satu ceramah yang pernah saya sampaikan di sebuah surau ataupun masjid. Saya kata, biasanya dalam mana-mana kuliah akan cerita mengenai perbincangan fiqh, akan berbincang mengenai sirah, akan berbincang mengenai hukum hakam munakahat, perkahwinan dan sebagainya. Jadi hari itu saya masuk menggantikan seorang ustaz, saya membincangkan mengenai kewangan. Dan saya kata dalam kuliah yang saya sampaikan itu, tuan-tuan dan puan-puan, daripada gaji yang tuan-tuan dapat bulan-bulan ni, simpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji yang tuan-tuan dapat bulan-bulan itu untuk kegunaan pada hal-hal kecemasan dan juga untuk kegunaan anak-anak dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila saya sampaikan perkara tersebut, ada dalam kalangan jemaah yang hadir rasa terkejut. Dan ada yang berseloroh lah, saya tak tahu lah betul ataupun tidak, mengatakan bahawa, Ustaz, saya biasanya gaji bulan-bulan habis terus ni, tak pernah apa tinggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita mempunyai gaji RM4,000, 10% lebih kurang 400. Kalaulah kita tidak mampu menyimpan sejumlah itu,
kita bayangkan apakah yang akan berlaku pada anak-anak kita pada satu hari nanti. Pada mana keadaan inflasi mungkin akan jadi lebih tinggi. Sebelum ini kita mungkin boleh membeli, kalau 10 tahun lepas, RM1 kita boleh beli 5 kuih. 5 kuih kari pak. Sekarang RM1 hanya boleh beli 2 kuih kari pak. 10 tahun lagi, macam mana? Jadi kita pun tidak tahu apa benda yang akan berlaku. Dan kita lihat pada kos-kos yang lain, kos hidup, kos pengangkutan, kos pendidikan, semuanya telah naik. Dan zaman dahulu kita boleh tengok ramai orang pergi ke luar negara menyambung pelajaran. Tapi zaman sekarang keadaan tidaklah semudah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat ini kita boleh faham seorang ayah, seorang ibu, parents yang mana memikirkan apa perkara yang akan berlaku pada anaknya satu hari nanti akan membuat sesuatu. Jika tidak, kemungkinan besar apabila berlaku sesuatu pada anak mereka akan dicampak, dihantar ke rumah anak yatim yang mana tiada pembelaan. Kita boleh lihat perkara ini selaras dengan ada satu peristiwa yang disebut, yang dirakamkan dalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah, boleh tak kalau aku nak wasiatkan seluruh ataupun separuh harta dia ke jalan Islam, ke jalan yang diredai Allah? Tapi apa yang dibuat oleh Rasulullah? Rasulullah kata, "Fathuluth kathir. Wathuluth kathir innaka an tad'a warathataka aghniya khairum min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim." Maksudnya apa? Kalau kamu nak wasiat sekalipun, maksimum paling banyak 1/3. 1/3 tu pun dah cukup banyak. Kerana apa? Takkanlah engkau nak tinggalkan waris kamu dalam keadaan tiada apa-apa. Tidak cukup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan semuanya pemurah, rajin menderma. Tapi kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak mana pun kita menderma di luar, sebanyak mana pun kita menyumbang kepada masyarakat, sebanyak mana pun kita berbelanja untuk kegunaan kita, kita kena ingat, kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin. Kita tidak boleh meninggalkan zuriat kita dalam keadaan apa-apa kedana. Tidak bolehlah kita menjadi orang yang masyhur, terkenal dengan orang yang banyak menderma. Tetapi anak kita berduka lara mengutip derma. Dan pengajaran yang seterusnya yang mahu saya kongsikan berkaitan dengan ekonomi ialah dalam suratul Kahfi ayat ke-77. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Saya hanya nak fokus pada perkataan fa'aqamahu qala law syi'ta latakhadhta alaihi ajra. Ketika mana Nabi Khadir membina tembok dalam keadaan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Kalau Nabi Musa rasa backing lah, bahasa orang Kelantan lah, backing. Dia orang ni dah lah tak layan kita. Kita pergi sana dia tak bagi makan pun. Kita ni dah lah duyuf, kita ni dah lah tetamu. Dia tak layan kita, tak jamu makan kita. Tapi kau nak bina ni dalam keadaan percuma. Qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra. Jika kau mahu sebenarnya, kau boleh ambil upah. Jadi daripada peristiwa ini sebenarnya kita boleh nampak nature manusia ni dia akan minta sesuatu. Tambah-tambah apabila keadaan itu tidak perfect bagi dia. Dia tidak dilayan dengan baik. Kemudian kita nak balas dengan benda yang baik. Susah sebenarnya. Kita pun kalau contohlah kita dalam konteks berjiran. Hari ni kita bagi lauk dekat orang sebelah, jiran sebelah. Esok bagi lagi. Tapi kalau sebulan kita duk bagi je, jiran sebelah tak membalas, kita pun akan berbunyi. Hai jiran aku ni, aku duk bagi tiap-tiap hari, dia tak bagi apa-apa pun.
Walaupun kita cuba untuk mengikhlaskan diri kita, tapi akan ada sekelumit perasaan kita akan rasa mengungkit. Jadi dalam situasi ini, ya, kalau Khadir berhajat untuk mendapatkan balasan, kalau Khadir berhajat untuk mendapatkan upah, tak ada masalah. Sebab itu memang usaha dia dan dia memang berhak. Tetapi ada perkara yang di mana upah itu, duit itu, pembalasan itu bukanlah segala-galanya. Jadi sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, dalam hidup kita, ya, berbalik pada ayat tadi, ya, duit itu perlu. Tetapi ada pada masanya duit itu bukanlah segala-galanya. Mungkin kalau kita buat sesuatu itu, kita boleh dapat RM10, RM100, RM1000, RM10,000. Tapi pada situasi dan keadaan-keadaan yang mana ada pihak yang lebih memerlukan, duit itu tidaklah ada nilainya. Dan pemberian secara infak tanpa mengharapkan pembalasan mungkin adalah timbangan yang lebih berat berbanding timbangan di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Itulah sedikit sebanyak saya boleh kongsikan. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Syahri. Buat simpanan untuk generasi akan datang, ya, sentiasa fikirkan apa yang anda akan tinggalkan sebelum kematian dan membanyakkan infak. Mungkin itu satu perkataan bagi menggambarkan apa yang ditegaskan dan dijelaskan oleh Ustaz Faris Murtada tadi, ya, membanyakkan memberi, tidak mengharapkan pembalasan, ya, fi sabilillah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihi salam. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Faris, dan seterusnya kita bersama dengan Ustazah Nik Nur Azirah untuk 10 minit adab menuntut ilmu yang keseterusnya. Fattafaddali mashkuratan. Baik, terima kasih Ustaz Syahri dan sahabat panel. InsyaAllah saya akan teruskan untuk ibrah kita yang kita boleh ambil, yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khadir dari sudut, bagi saya, dari sudut menuntut ilmu di atas talian. Maka di sini saya ingin menceritakan satu kisah di mana tadi saya ceritakan bagaimana perjalanan Nabi Musa AS nak bertemu dengan Khadir tapi belum bertemu. Tapi ini kisah apabila Nabi Musa AS bertemu dengan Nabi Khadir. Di mana dia bertemu di Sohrah, tempat ikan yang tertinggal tadi, yang Yusha' bin Nun tertinggal tadi. Maka mereka pergi ke mendapatkan ikan itu, pergi ke tempat itu. Maka Nabi Musa AS melihat seorang lelaki, rajulun dalam sebut di dalam hadis, rajulun mustajja bithawb, iaitu seorang lelaki yang diselubungi dengan kain, dengan pakaian. Maka Nabi Musa dah tahu dah itu pasti Nabi Khadir alaihi salam. Dan Nabi Musa, apa yang Nabi Musa buat pada masa itu adalah Nabi Musa fasallama Musa. Nabi Musa memberi salam kepada lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut wa anna bi ardika salam, iaitu Nabi Musa Nabi Khadir mengatakan bahawa bagaimana kamu boleh memberi salam kepada aku sedangkan kamu tak tahu tempat ini tempat yang aman, tempat yang sejahtera ataupun tidak bagi kamu. Dan Nabi Musa AS menjawab, iaitu ana Musa. Ini seperti yang saya bacakan di dalam riwayat hadis Bukhari, iaitu Nabi Musa berkata, memperkenalkan dirinya kepada Nabi Khadir, iaitu ana Musa. Dan kemudian Musa bertanya, Nabi Khadir bertanya, adakah Musa kamu ini Musa Bani Israel? Dan Nabi Musa AS menjawab, ya, na'am, saya Musa Bani Israel. Maka di sini kita dapat lihat bagaimana dialog pertemuan mereka, iaitu Nabi Musa mendahului dengan memperkenalkan dirinya, ana Musa, saya Musa. Jadi di sini kita dapat lihat sebagai seorang pelajar perlulah untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada guru kita. Dalam suasana online, pembelajaran di atas talian, ke atas kita sebenarnya, tanggungjawab pelajar ni sebenarnya menggunakan nama
yang sebenar apabila masuk ke dalam kelas. Itu nama yang sebenar, nama penuh. Contoh saya Nik Nur Ezira, guna nama Nik Nur Ezira untuk masuk ke dalam kelas, bukan menggunakan nama samaran. Jadi saya harap agar pelajar-pelajar yang mendengar yang hadir ke kelas online supaya jelaskan identiti anda apabila nak belajar. Itu salah satu menunjukkan keseriusan kita. Maksudnya kesungguhan kita untuk kita belajar dan dengan guru kita. Jadi mungkin seterusnya, poin yang seterusnya kita boleh, saya nak tekankan kepada, iaitu sebagai seorang pelajar perlulah kita fokus dalam pelajaran kita. Dan yang paling penting adalah, antara adab yang terpenting adalah tidak mengganggu guru kita semasa guru tengah menyampaikan pelajaran. Maka kita lihat pada ayat 70 ya, ayat 70 surah Al-Kahfi, iaitu fala tas'alni. Ini adalah syarat. Nabi Khadir meletakkan syarat kepada Nabi Musa AS sebelum Nabi Khadir mengizinkan Nabi Musa untuk mengikuti Khadir dalam pembelajaran. Maka Nabi Khadir kata apa? Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Iaitu fala tas'alni syai'in, jangan kamu tanya sesuatu kepada aku hatta, sehingga uhditha, aku mengkhabarkan, aku cerita balik kepada kamu apa yang berlaku. Itu syarat Nabi yang Nabi Khadir letakkan kepada Nabi Musa AS. Maka tuan-tuan dan puan, kita nampak bahawa dalam erti kata lain, Nabi Khadir meletakkan syarat supaya janganlah membunyi, jangan buat bunyi, jangan bersuara. Janganlah kamu mempertikaikan apa yang aku lakukan. Begitu juga dalam suasana pembelajaran kita sebagai seorang pelajar. Apabila dalam kelas online learning, kita perlu pastikan bahawa mic kita, kita tutup mic kita supaya tak mengganggu guru kita. Itu yang penting, supaya tidak mengganggu guru kita yang tengah sampaikan ilmu. Dan adab juga, sebagai adab pelajar di atas talian juga, untuk sentiasa menghormati guru dengan tidak bertanya soalan yang kadang-kadang kita rasa tak berkaitan dengan topik itu. Ya, soalan itu bagus, soalan memang bagus, soalan itu kadang-kadang pembuka kepada ilmu. Tetapi surah Al-Kahfi mengajar kita untuk fokus, iaitu jangan tanya soalan yang tak berkaitan. Contohnya lah kan, kalau dalam surah Al-Kahfi yang berkaitan tentang 7 pemuda yang melarikan diri untuk selamatkan iman, maka ada yang bertanya siapakah nama 7 orang itu. Itu soalan-soalan yang kadang-kadang kita rasa tak perlu pun untuk kita tahu, tak dapat. Maksudnya kalau kita tak tahu benda tu pun, kita tetap fokus pada cerita itu dan dapat hidayah. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah fokus untuk kita mendapat hidayah. Dan dalam konteks online kelas, kita perlu jaga adab-adab itu, terutamanya tidak mengganggu guru yang sedang mengajar. Dan apabila menyebut tentang menghormati guru agar tidak terganggu, saya teringat akan akhlak luhur pekerti yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh oleh ulama-ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang apabila dalam kelas berhadapan dengan gurunya, iaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri nak membelik kertas, helaian kertas pun membelik dengan perlahan-lahan. Supaya tidak mengganggu guru yang sedang mengajar. Begitu juga dengan Imam Rabi'. Imam Rabi' ialah anak murid Imam Syafi'i daripada Mesir. Dia menjaga macam mana dia menghormati gurunya adalah nak minum air seteguk pun tak berani, kerana takut dengan bunyi tegukan air itu pun dapat mengganggu pengajaran guru. Jadi tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, kita nampak betapa ulama-ulama terdahulu begitu menjaga adab bersama dengan guru supaya tidak mengganggu pelajaran. Kita harus ingat, walaupun kita berada di dalam pembelajaran di atas talian, tidak semestinya kita perlu mengabaikan adab menuntut ilmu, kerana kita tetap menuntut ilmu. Nama je di atas talian, tetapi kita tetap perlu menjaga adab-adab tersebut.
Okey, jadi mungkin yang terakhir saya boleh sebutkan adalah kita perlulah sabar dalam menuntut ilmu. Iaitu kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi, bagaimana berlakunya tiga kejadian ya semasa Nabi Musa alaihissalam mengikut Nabi Khadir, dan ketiga-tiga peristiwa itu ada pertikaian daripada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan dah ditetapkan syarat tadi, fala tas'alni syai'in, jangan kamu bertanyakan sesuatu. Dan Nabi Khadir alaihissalam mengatakan di setiap pertikaian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khadir akan menjawab, alam aqul laka innaka, tidakkah aku dah kata kepada kamu, innaka lan tastati', sesungguhnya kamu tidak akan mampu ma'aiya sabra, kamu tidak akan mampu bersama dengan aku, tidak akan mampu bersabar. Maka kita lihat pengulangan perkataan sabar yang selalu Nabi Khadir tekankan dalam menuntut ilmu. Manakala kisah babak Nabi Musa dan Khadir juga, tuan-tuan dan puan, diakhiri pada ayat 82. Dan ayat 82 juga ditutup oleh kata-kata Nabi Khadir, iaitu wama fa'altuhu an amri, tidaklah aku lakukan kesemua itu dengan kehendak diri aku sendiri. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Maka maksudnya itulah kesan daripada apa yang kamu tidak mampu untuk bersabar dengannya. Maka diulang sekali lagi sabra. Nabi Khadir emphasizekan lagi tentang isu kesabaran di sini sebagai penutup kisah. Maka terkadang tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu sedar dan bahawa kadang-kadang disebabkan kegagalan kita untuk bersabar, kita seolah-olah menghalang ilmu yang nak datang. Ilmu yang nak datang, contohnya mungkin di dalam kelas, guru tengah menguraikan tentang sesuatu topik. Tetapi disebabkan kita tidak sabar untuk bertanya soalan, dan guru kita pun akan teralih perhatian kepada soalan kita sehingga lupa apa yang guru nak sampaikan sebenarnya. Maka itu salah satu yang bagi saya yang kita perlu ambil perhatian sebagai pelajar untuk fokus bertanya soalan yang betul pada tempatnya dan sabar dalam menuntut ilmu. Jadi itu saja untuk pusingan yang terakhir ini. Saya serahkan pada Ustaz Syahri. Terima kasih pada Ustazah Nik Nur Azira. Pertama, jangan guna profil orang, ya, tulis terus terang nama anda sebagai pelajar, ya. Yang kedua, jangan buat bising semasa guru mengajar, ya. Dan yang ketiga adalah apakah tujuan sebenar menuntut ilmu? Ya, kita belajar daripada banyaknya perkataan sabar diberikan kepada Nabi Musa oleh Nabi Khadir, kerana tujuan menuntut ilmu adalah untuk memperbetulkan kepribadian supaya akhlak kita menjadi contoh kepada orang lain. Ya, insya-Allah. Jadi terima kasih Ustazah Nik Nur Azira, dan kita sudah selesai 2 pusingan, dan saya berdoa pada Allah banyak-banyak supaya semua yang menonton, hampir 170 orang, mendapat manfaat dan ibrah daripada apa yang telah dikongsikan. Saya beri ruang kepada asatizah untuk respon mana-mana soalan, kerana kita ada komen-komen yang bersifat soalan untuk diraikan berdasarkan mana-mana sahaja yang asatizah mahu respon. Saya kira kita mulakan daripada Ustaz Akram. Kalau ada Ustaz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sahaja, salah seorang daripada kita punya penonton memberikan ulasan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan. Berkenaan dengan, saya baca sedikitlah beliau punya ulasan. Maka kerana kefahaman itulah orang awam ataupun dalam kurungan miskin, kami akhirnya disebahkan tidak layak menyampaikan kebenaran dan akhirnya semua dalam kerugian. Okey, baik. Saya tertarik dengan satu ataupun ulasan yang beliau lakukan. Terima kasih kepada Tuan. Okey, baik. Berkenaan dengan isu ataupun penyebaran ilmu ataupun penyebaran kebenaran, hakikatnya semua orang bertanggungjawab menyebarkan kebenaran. Itu kaedah asalnya.
Maksudnya setiap Muslim dipertanggungjawabkan untuk dia sampaikan ilmu, kebenaran mengikut ataupun berdasarkan kapasiti ataupun tahap ataupun kita katakan keahliannya dalam bidang itu. Okay, cuma dalam isu hari ini untuk penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah, kita melihat isu ini yang berlaku pada hari ini, terutama wabak pandemik, sebagai isu global. Dia bukan isu masyarakat setempat, dia bukan isu dalam kalangan keluarga, dia bukan isu yang melibatkan negeri-negeri tertentu, tapi dia isu seluruh Malaysia. Dia isu bukan sekadar Malaysia tapi melibatkan negara-negara jiran dan negara-negara di seluruh benua. Jadi dekat sini, apabila kita katakan sesuatu badan, alhamdulillah kita punya badan institusi memberikan respon yang baik yang bagi menjaga kemaslahatan masyarakat di Malaysia ini. Dan saya kira untuk dalam isu ini, dalam kita menghadapi ataupun kehidupan norma baru dalam suasana pandemik ini, yang saya maksudkan di sini adalah kita memberikan kepercayaan bila mereka memberikan keputusan yang besar. Maksudnya keputusan-keputusan yang melibatkan maslahah bukan sekadar untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita, tapi untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Mungkin ada yang kita nampak keburukan itu ataupun ada sedikit yang kita katakan keputusan tersebut tidak memberikan manfaat kepada kita. Contohnya kita katakan keterbatasan untuk ataupun kuantiti untuk hadir ke solat Jumaat bagi negeri-negeri tertentu yang masih kes COVID ini tinggi sebagai contoh. Jadi dalam ini, walaupun kita mungkin rasakan secara peribadi mungkin pihak tertentu perlu kaji semula sebagai contoh. Ini sebagai contoh lah. Tapi pada masa yang sama, kita meraihkan pandangan yang dibuat oleh institusi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa, kerana mereka sebelum mengeluarkan fatwa, mereka ada mesyuarat, mereka ada pertimbangan masalah dan mafsadah yang kita perlu yakin bahawasanya mereka juga mendapat nasihat daripada pakar-pakar yang berada dalam bidang itu. Jadi saya kira dalam isu untuk pandemik ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah sekalian, sewajarnya walaupun kita mungkin ada pandangan peribadi, tapi pandangan peribadi kita itu tidaklah sebesar masalah hanya berbanding dengan pandangan dikeluarkan institusi fatwa tertentu yang telah mendapatkan nasihat daripada pelbagai pihak yang memang berada dalam ahli dan yang terlibat dalam kajian-kajian untuk nak memutuskan rantai COVID-19 ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Akram Rabbi. Alhamdulillah. Dari satu sudut, Suratul Kahf mengajar kita, pemuda-pemuda Al-Kahf menyebarkan ayat-ayat Allah kepada rakyat, kepada pemerintah pada waktu itu. Walaupun mereka adalah pemuda, ya, mereka rasa bertanggungjawab untuk menyebarkan ilmu daripada kalam Allah. Ya, tidak ada perasaan merendah diri yang tidak pada tempatnya, kerana mereka merasakan apa yang mereka dapat adalah cahaya daripada wahyu, mereka sebarkan. Tetapi seandainya dalam perkara-perkara yang bersangkut paut dengan fatwa, bersangkut paut dengan kepakaran, maka dalam hal itulah kita mengambil teladan daripada sikap Nabi Musa alaihi salam untuk bertenang seketika dan tidak cepat mendatangkan hukuman ataupun labelan kepada Nabi Allah Khadir alaihi salam. Itu adalah keseimbangan yang dapat kita dapati dalam Suratul Kahf. Ya, kita masyarakat awam, walaupun sedikit yang kita dapat daripada kalam Allah, kita sebarkan. Ya, kita sebarkan kerana dalam Al-Quran ini ada mesej-mesej yang muhkamat yang mesti disebarkan walaupun kita orang awam. Tetapi pada masa yang sama ada perkara-perkara yang kita sebut sebagai complicated, yang membabitkan hukum hakam, yang membabitkan institusi tertentu yang berautoriti memberikan respon. Dalam hal ini kita tutup mulut, ya. Kita memahami, kita tidak mampu untuk berfikir sebagaimana pihak-pihak yang telah diamanahkan untuk berfikir tentang hal ehwal tertentu. Jadi alhamdulillah Ustaz Akram atas respon. Ustaz Faris, kalau ada respon daripada mana-mana soalan daripada rakan-rakan kita penonton. Okey, saya respon satu soalan daripada kita punya penonton atau kita punya audience yang bertanyakan mengenai fiat money. Jika fiat money mempunyai kadar inflasi yang tinggi, jadi apakah alternatif kepada kaedah penyimpanan harta? Jadi sebenarnya ini secara ringkas untuk berkaitan dengan harta ini ada dua, sama ada kita simpan ataupun yang kedua kita invest.
Jadi okey, katakanlah kita nak simpan, kita target untuk setiap orang anak kita, katakanlah kita ada 5 orang anak. Setiap seorang anak kita tu kita nak simpan RM10 melalui kaedah potongan gaji. So seorang RM10, 5 orang RM50. So RM50 akan ditolak daripada gaji. Jadi cara yang paling mudah adalah RM50 tolak, kekalkan dalam bentuk duit lah. Tapi ada cara lain, kita boleh beranakkan. Invest ni maksud dia beranakkan duit tu. So RM50 itu bukanlah RM50 sahaja, tapi boleh beranak. Contohnya kita masukkan dalam unit trust, kita masukkan dalam macam SSPN, sijil simpanan premium nasional, di bawah nama anak-anak kita. So apabila kita meletakkan duit dalam bentuk investment di bawah nama anak kita, jadi duit yang kita letak itu bukanlah akan kekal pada nilainya, tapi dia akan bertambah. Jadi bagi menjawab soalan itu, ya, kalau kita meletakkan duit itu dalam bentuk fiat money, kita simpanlah RM10 sekarang, tapi nilai dia tak sama macam kita RM10 10 tahun akan datang. So cara yang pertama, kita daripada kita simpan sahaja, kita investkan duit itu di bawah nama anak kita. Okey. Cara yang kedua, kita simpan juga duit tapi dalam bentuk yang lain. Apa bentuk yang lain? Contohnya, daripada kita simpan RM10, kita simpan RM10 itu dalam bentuk emas. Okey. Sebab nilai emas ini lebih stabil berbanding dengan nilai fiat money. Harganya tidak mudah berubah-ubah. So daripada contohnya, kita simpan RM1,000 untuk anak kita tukarkan bukan RM1,000 tapi kita simpan nilai emas yang mana equivalent tu RM1,000. Okey, so itu adalah pilihan yang lain. Ataupun daripada kita simpan nilai tunai kepada anak-anak kita, kita tengok okey apa keperluan anak-anak kita akan datang. Contohnya keperluan dia adalah rumah. Jadi kalau contoh kita ni adalah kalau dalam kategori hartawan, daripada kita bagi dia RM1,000,000, lebih baik kita beli dia satu rumah yang mana lepas dia dah besar, dia tak perlu fikir dah nak bayar hutang rumah bulan-bulan. So itu adalah cara yang lain. Yang penting kita meninggalkan sesuatu untuk mereka, dan caranya adalah sama ada yang pertama kita beranakkan duit itu dengan nama mereka. Kita ada banyak medium, kita ada emas, kita ada unit trust, kita ada saham, kita ada sekarang ni kita ada cryptocurrency, apa semua tu selagi mana patuh syariah tidak ada masalah. Yang kedua, daripada kita simpan dalam bentuk fiat money, simpan dalam bentuk yang lebih kekal, yang mana nilainya tidak akan berubah dengan besar, iaitu sama ada dalam bentuk aset ataupun yang bentuk emas. Itu secara ringkas. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Faris atas kesudian untuk respon, ya. Alhamdulillah. Yang seterusnya daripada Puan Nur Syuhada Badarudin Yaakob, soalan khas kepada Ustazah Nik. Silakan Ustazah Nik Nur Azirah untuk respon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Nur Syuhada untuk share tips untuk guru-guru handle kelas online berharapan. Okey, baik. Mungkin tadi saya sebut banyak kepada pelajar kan, tetapi dari sudut guru sendiri, mungkin tips yang saya boleh bagi insya-Allah adalah sebenarnya sabar. Kita kena sabar juga. Sebab sebagai guru kita perlu sabar, dan sebagai anak murid pun perlu sabar. Apatah lagi guru. Lebih-lebih lagi di musim pandemik ini. Sebagaimana saya bagi contoh Nabi Khadir alaihi salam. Apabila Nabi Musa menanyakan soalan, tapi Nabi Khadir tetap memberi peluang. Yang pertama, okey tak apa dah tanya. Yang kedua, masih lagi beri peluang. Yang ketiga, masih lagi tanya, dan Nabi Musa dah tetapkan di situ. Nampak tak kat situ bahawa kita perlu meraihkan juga keuzuran lupa dari kanak-kanak, daripada anak murid kita. Bahawa sebenarnya itu perlu sabarlah bagi saya tips, dan mungkin yang lain saya rasa kita perlu sebagai guru perlu letakkan peraturan yang jelas kepada anak murid untuk mereka patuhi, dan dalam masa yang sama kita perlu memahami juga apa kesukaran pelajar kita sebenarnya, supaya kita dapat selesaikan dengan baik dengan pelajar kita. Jadi itu insya-Allah saya berjawab. Terima
Terima kasih pada Ustazah Nik Nur Azirah. Kita berada di penghujung, masa tidak mengizinkan. Saya sangat hargai kepada seluruh yang telah sudi singgah di Tadabbur Center. Ada yang bertanya soalan, alhamdulillah. Ada yang memberikan cadangan, ada yang sekadar berkongsi, kami sangat hargai. Ada yang bertanya tentang adakah Nabi Khadir masih hidup atau sudah wafat. Wallahu alam, ya, mudah-mudahan ada ruang lain untuk kita membahaskan perkara tersebut, ya. Ada juga yang mencadangkan walaupun bernada soalan, tetapi bagi saya ia adalah cadangan supaya kisah Nabi Khadir ini boleh tak kita telusuri daripada awal, ya, telusuri daripada kisah pemuda Al-Kahf, kemudian kisah pemilik dua kebun. InsyaAllah kita akan sajikan pada anda dalam siri-siri akan datang struktur ataupun susun atur kisah-kisah ini, apakah hikmahnya, mengapa 10 ayat pertama ia disebut oleh Nabi SAW dan 10 ayat terakhir, dan apa antara tengah-tengah 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, iaitulah 4 kisah. InsyaAllah kalau ada masa di siri-siri akan datang, mengharapkan komitmen daripada anda semua untuk terus kita bersama dengan Majlis Al-Kahfi setiap bulan ini untuk melihat dari sudut pandang yang berbeza-beza. Kita belum menyentuh lagi, ya, Suratul Kahf dari sudut ilmu munasabah, bagaimana susunan atur berkenaan. Ada yang bertanya tentang Yusha' bin Nun, adakah beliau yang menjadi murid menemani Nabi Musa? Tadi Ustazah Nik Nur Azirah sudah penjelaskan, ia disebut oleh Nabi SAW sebagai ia, dan seingat saya itu pun yang Nabi sebut, kalau saya salah boleh betulkan. Dan beliaulah yang memimpin, bukan Yahudi, ya, kalau tadi yang bertanya menyebut Yahudi, saya perbetulkan, ya, bukan Yahudi tetapi Bani Israel. Dia adalah dua istilah yang berbeza. Memimpin Bani Israel untuk menawan semula Baitul Maqdis. Itu kepada yang bertanya soalan. Baiklah, sebelum saya bagi ruang untuk setiap panel menutup dan membuat kesimpulan, saya nak supaya yang menonton malam ini pulang, ya, mungkin ada yang masuk lambat, jadi tertanya-tanya apa benda dibincangkan ni. Jadi kita boleh tulis lebih kurang 7B. Saya cuba dapatkan, saya cuba grab daripada panel poin-poin tadi. 7B kita nak bawa balik malam ni, yang kita nak amalkan dalam kehidupan. Kita duk baca Suratul Kahf ni, apakah surah itu mengubah perangai kita? Ini tujuan Al-Quran diturunkan, untuk perangai kita jadi lebih baik. Yang pertama sekali, balas keburukan dengan kebaikan. Balas keburukan dengan kebaikan. Surah Yusuf antara surah yang terbaik untuk kita belajar membalas keburukan dengan kebaikan. Itu B yang pertama. B yang kedua adalah bela orang miskin, bantu orang miskin, banteras mereka yang cuba merampas harta orang miskin. Inilah Khadir yang kita belajar tadi. Yang ketiga, bersungguh menuntut ilmu walau usia sudah lanjut. Ini pun kita belajar daripada Nabi Musa. Itu B yang ketiga, ya. B yang keempat, bersabar sikit sebelum bagi respon. Jangan gopoh-gapah, risau kita buat ulasan perkara yang bukan dalam bidang kita. Ya, itu yang kita belajar daripada perintah bersabar daripada Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Yang kelima, daripada Ustaz Faris tadi, buat simpanan untuk generasi akan datang. Ya, fikirkan apa bentuk legasi, ya, yang memudahkan anak cucu cicit kita di masa depan. Ya, yang keenam, ya, B yang keenam, banyakkan infak fi sabilillah, ya, daripada tindakan Nabi Khadir yang tidak mengambil upah. Dan akhir sekali, panjang lebar dihuraikan Ustazah Nik tadi, beradablah dengan gurumu, biarlah ada common sense, ya, kepada guru, ya, jangan buat bising dan seumpama dengannya. Silakan Ustaz Akram 2 minit, Ustaz Faris 2 minit, dan Ustazah Nik Nur Azirah 2 minit, kemudian kita akan tangguhkan majlis insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Syari, juga sahabat panel yang lain. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk penutup ataupun kesimpulan yang boleh dibuat oleh saya pada malam ini adalah kita hari ini malam ini kita disajikan bacaan ataupun ulasan beberapa ayat surah Al-Kahf daripada berbagai perspektif. Ini yang kita perlu titik beratkan, di mana Islam ataupun agama Islam tidak memisahkan antara sains ataupun tidak memisahkan ilmu keduniaan dengan akhirat. Okay, maksudnya kita dah dengar penjelasan dari perspektif fiqh, kita dah dengar dari perspektif ekonomi, kita dah dengar dari perspektif pendidikan, dan ada banyak perspektif-perspektif yang telah disentuh sebelum ini, sains, perubatan, soal rezeki, keimanan. Jadi semuanya itu sebenarnya
integrasi ilmu yang hakikatnya Islam perjuangkan dari awal sejak penurunannya. Jadi ilmu-ilmu itu, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah sekalian, janganlah dipisah-pisahkan. Sebaliknya dicantumkan dan decentralisekan ataupun dipusatkan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam. Integration, Islamization, Ustaz Akram, Ustazah ni vision UIA kita. InsyaAllah kita kena kekalkan apa yang telah digagaskan oleh UIA. Okey, silakan Ustaz Faris. Okey, ringkas daripada saya. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang adil. Ekonomi yang mana melihat kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Yang mana merangkumi orang miskin, orang kaya, orang pertengahan dan sebagainya. Dan kita perlu lihat ekonomi Islam ini dalam sudut kita sebagai individu, kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai orang yang berkeluarga, kita sebagai orang yang berada dalam kedudukan yang mana mungkin adalah pemimpin negara. Jadi sebagai seorang Islam, sekiranya kita tidak menunjukkan nilai ekonomi Islam yang sebenar, kita nak harapkan siapa? Kalau bukan kita, orang yang membantu orang yang miskin, siapa lagi? Jadi saranan ringkas saya kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua hadirin hadirat sekalian, Islam telah menyusun sistem ekonomi yang cantik. Sistem ekonomi yang mana tidak akan dijumpai dalam sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis dan sebagainya. Jadi sebagai seorang yang mana menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kitalah orang yang mana bertanggungjawab untuk menunjukkan contoh, untuk menunjukkan teladan kepada orang-orang di sekitar kita, terutamanya kepada orang-orang yang belum lagi menganut agama Islam, supaya mereka nampak, oh, kalau ini adalah Islam, aku nak masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Faris. Pesanan akhir yang menyentuh hati kita. Teruskan Ustazah Nur Azira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pergulungan ataupun kata terakhir untuk malam ini, saya ingin memetik kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, iaitu yang mengatakan bahawa kebanyakan rahsia-rahsia Al-Quran ni sebenarnya kebanyakannya terkandung di dalam lipatan kisah-kisah dan cerita-cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Imam Ghazali mengatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh memetik pengajarannya daripada mudah-mudahan dengan kamu bersungguh-sungguh mengambil pengajaran daripada kisah-kisah dalam Al-Quran itu akan tersingkap bagi kita keajaiban yang kemudiannya membolehkan kita untuk mencedok ilmu baru yang muncul daripada kisah itu. Maka kesimpulannya saya nak katakan bahawa saya harap malam ini kita menjadi seorang yang bukan sekadar mendengar, bukan sekadar tahu, tetapi kita sendiri berusaha untuk betul-betul belajar daripada kisah Al-Quran dengan kita teruskan menuntut ilmu, teruskan menjaga adab, teruskan mengkaji dan bertanya kepada yang lebih pakar di dalam sesuatu ilmu. Maka itu saja untuk saya malam ini. Semoga kita lebih bersemangat untuk belajar lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran supaya kita mendapat sesuatu ilmu baru, sesuatu yang menjadi panduan di dalam hidup kita sampai ke akhir hayat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Ustazah Nur Azira. Terima kasih pada semua panel-panel. Dan saya mohon kepada semua yang menonton yang masih lagi ada, ya, 146 orang ini, supaya doakanlah Ustaz Akram, Ustaz Faris, Ustazah Nur Azira yang sebenarnya masih muda-muda lagi, supaya mereka menjadi pejuang Al-Quran dan mereka menjadi orang yang berjaya dalam bidang masing-masing, ya. Dan jangan lupa doakan saya dan seluruh asatizah di Tadabbur Center, dan tolonglah doakan Tadabbur Center supaya sentiasa terpandu dan terarah dalam perjuangan kami. Kami masih lagi barangkali muda kebanyakannya dan mungkin mentah lagi ilmunya. Bantu-bantulah dengan teguran dan nasihat anda, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.